Selamat petang saudara-saudari. Hari ini saya ingin membawa firman Tuhan yang berkenaan dengan subjek penyembuhan mukjizat. Terdapat 4 sesi dalam siri ini dan kami akan menerangkan faktor-faktor yang membuktikan penyembuhan mukjizat masih berlaku pada hari ini. Penyembuhan mukjizat ini boleh dilakukan oleh sesiapa pun yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Ini bukan eksklusif kepada pastor, kepada paderi, kepada uskup. Ini adalah sedia ada untuk semua yang percaya dan memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kuasa untuk melakukan penyembuhan mukjizat adalah untuk semua pengikut, tidak kira bangsa, agama ataupun umur. Sama ada kamu sudah 10 tahun menjadi percaya sama Tuhan Yesus ataupun 1 hari, kamu ada kuasa di dalam kamu sekarang ini. Sebelum kami bermula, mari kita berdoa. Okey? Bapa di syurga, kami berterima kasih hari ini. Kami berterima kasih sebab Tuhan Yesus sudah mati dan sudah dibangkitkan semula untuk kami semua. Kami berterima kasih dan kami membuka minda sekarang. Kami membuka hati dan telinga untuk mendengar wahyu kamu. Roh Kudus, kami membuka hati supaya kamu dapat menerangkan kisah-kisah dalam Alkitab sebagai wahyu dalam kehidupan seharian kita. Kita berterima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Subjek pertama dalam siri ini adalah kuasa manusia dengan kuasa syurga. Ia adalah satu kisah kuasa manusia dengan kuasa syurga. Apa itu kuasa? Kuasa adalah hak untuk memerintah, untuk mengarah, untuk menyuruh. Kuasa adalah daya dan kemampuan, keupayaan untuk melakukan sesuatu tugasan. Sebagai contoh, pihak polis diberikan kuasa untuk menjalankan tugasan supaya orang ramai selamat. Pihak guru di sekolah diberikan kuasa supaya boleh mendidik murid-murid, anak-anak supaya menjadi cerdik. Pihak pengarah di syarikat diberikan kuasa supaya tugas-tugas seluruh sektor dijalankan dengan cekap. Apa yang Alkitab menyebut tentang kisah kuasa atau tentang isu kuasa? Mari kita melihat buku Kejadian bab 1 ayat 26. Ia berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Di permulaan zaman manusia, dalam buku Kejadian bab 1, kita sudah melihat Tuhan telah memberi manusia kuasa atas segala ciptaan. Tetapi apa yang berlaku kepada kuasa tersebut? Kita lihat di bab 3 buku yang sama. Kita diberitahu kejatuhan manusia. Sebab Adam dan Hawa memilih dan mengikuti iblis melawan Tuhan. Mereka memakan buah yang terlarang itu. Nah, kita semua tahu cerita itu. Tapi sebab perlakuan Adam dan Hawa, mereka membuka pintu untuk dosa masuk ke dalam dunia ini, dan dia juga memberi kuasa manusia kepada iblis. Adam dan Hawa serahkan kuasa manusia kepada iblis. Itu sebab kita melihat iblis menunjuk-nunjuk kuasa dan kekayaannya di buku Lukas bab 4. Mari kita lihat. Ia berkata, kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu."
Saudara-saudari, saya mahu kamu lihat, tengok di sini. Yesus tidak berkata kepada iblis, kamu jangan bohong. Kamu tidak memiliki segala yang kamu sebut tadi. Dia tidak berkata demikian. Kerana ia benar. Ia adalah faktor-faktor yang benar pada masa tersebut. Pada masa itu, iblis mengambil milik segala kekuasaan dan kekayaan di dalam Taman Eden. Sebab kuasa diserahkan kepada iblis oleh Adam dan Hawa. Mereka telah memilih untuk mengikuti iblis dan melawan kata Tuhan, lalu memakan buah yang terlarang itu. Nah, oleh sebab itu, Tuhan Yesus datang ke dunia dan mati atas salib untuk mengambil semula kuasa manusia. Tetapi soalannya, macam mana Tuhan Yesus melakukan mukjizat penyembuhan semasa membuat pelayanan di dunia ini? Apakah kuasa yang Tuhan Yesus menggunakan? Kalau kuasa manusia masih belum diambil balik pada ketika itu, sebelum kematian dan sebelum kebangkitannya. Saudara-saudari, kita kena tahu, Tuhan Yesus datang dengan memiliki kuasa syurga. So, ada dua kuasa. Kuasa bumi atau kuasa manusia dengan kuasa syurga. Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia dilahirkan dari anak darah Maria, dikandung oleh Roh Kudus, memiliki kuasa syurga. Tuhan Yesus menggunakan kuasa syurga ini dan melakukan banyak mukjizat semasa pelayanannya. Selepas kematian dan kebangkitannya, Tuhan Yesus berkata dalam buku Matius 28 ayat 18. Dia berkata, Aku telah diberikan segala kuasa di syurga dan di bumi. Tengok, ada dua kuasa lagi. Dua kuasa lagi, syurga dan di bumi. Aku telah diberikan segala kuasa di syurga dan di bumi. Tuhan Yesus sebelum kematiannya dan sebelum kebangkitannya, Tuhan Yesus hanya memiliki kuasa syurga. Tapi selepas dia bangkit, selepas dia menewaskan iblis dalam neraka, dia telah kembali dan diberikan kuasa manusia juga. Sebab Tuhan Yesus sekarang tinggal di dalam kita. Amin. Kita mempunyai hak kepada kuasa-kuasa bumi dan juga kuasa-kuasa syurga. Terdapat 3 kuasa, saudara-saudari, yang boleh diaktifkan oleh semua pengikut Tuhan Yesus. Semua pengikut Tuhan Yesus, bukan pastor sahaja, bukan paderi saja, bukan uskup, bukan pop. Semua pengikut Tuhan Yesus boleh aktifkan ketiga-tiga kuasa ini. Apakah kuasa tersebut? Kuasa yang pertama adalah kuasa imam. Apakah kuasa imam? Kuasa imam merupakan hak untuk berdoa terus kepada Tuhan tanpa memerlukan orang tengah. Selepas menerima Tuhan Yesus, kita dapat berhubung terus dengan Tuhan tanpa memerlukan sebarang pertolongan dari paderi, dari pastor, uskup ataupun pop, ataupun mana-mana ketua-ketua di gereja. Kita tidak perlu orang tengah lagi. Kita ada kuasa imam terus untuk berhubung dengan Tuhan. Kita juga tidak perlu ke gereja untuk sembahyang atau untuk menyembah Tuhan. Kita boleh menyembahnya di mana-mana pun, pada bila-bila masa. Sebab semasa kamu menerima Tuhan Yesus, Tuhan sudah bersatu di dalam kita. Kuasa yang kedua adalah kuasa Nabi. Apakah itu kuasa Nabi? Kuasa Nabi merupakan hak seseorang Nabi untuk menyampaikan mesej dari Tuhan kepada seseorang atau sekumpulan orang. Hak ini diberi kepada semua pengikut Tuhan Yesus
untuk membawa Injil ke seluruh dunia. Apakah itu Injil? Injil adalah Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk membayar dosa-dosa sedunia. Dia mati atas salib dan 3 hari kemudian dia membangkit. Dan kini dia hidup selama-lamanya. Itu adalah Injil. Dan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus patut keluar ke seluruh dunia untuk menyampaikan mesej ini. Apakah kuasa yang ketiga? Kuasa yang pertama adalah kuasa imam. Hubungan kita dengan Tuhan tidak perlu orang tengah. Berhubung dengan Tuhan di atas ataupun Tuhan di dalam kita. Kuasa yang kedua adalah kuasa Nabi. Itu untuk berhubungan dengan orang di sekeliling kita. Kuasa yang ketiga adalah kuasa raja. Kuasa raja, apakah itu kuasa raja? Kuasa raja adalah hak seorang raja untuk mengusir iblis dan memusnahkan segala pengaruh dan kubu iblis di alam rohani. Kuasa raja juga digunakan untuk membuat penyembuhan mukjizat. Ia digunakan oleh Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya untuk mengusir iblis dan melakukan penyembuhan mukjizat semasa pelayanan di dunia. Kuasa raja adalah kuasa yang paling kurang digunakan dalam gereja hari ini. Ini adalah fakta yang sedih, tapi ini adalah kebenaran. Tetapi pengikut-pengikut yang tahu kuasa raja dan mengaktifkannya sudah pasti akan melihat mukjizat di dalam pelayanan seharian mereka. Saya memang sudah berada dalam pelayanan mukjizat selama beberapa tahun dan saya sudah melihat ramai yang sudah sembuh serta-merta. Serta-merta. Ini adalah penyembuhan mukjizat dengan menggunakan kuasa raja. Sekarang saya ingin menunjukkan bukti-bukti yang kuasa raja memang berkesan. Gambar yang pertama yang kamu melihat adalah gambar seorang lelaki yang tidak boleh mengangkat tangan sebab bahu dia sudah beku, sakit. Tetapi selepas kami mengaktifkan kuasa raja, dia boleh mengangkat tangannya dengan tiada kesakitan. Gambar yang kedua, kamu tengok lelaki ini ada sakit di bahagian leher. Tetapi selepas mengaktifkan kuasa raja, orang ini dapat bergerak dengan senang, tiada kesakitan lagi. Ia adalah penyembuhan mukjizat. Gambar yang ketiga adalah seorang lelaki yang tidak mendengar dengan betul. Ada masalah pendengaran. Selepas mengaktifkan kuasa raja, kamu sudah tahu apa kesimpulannya, apa konklusinya. Orang ini dapat mendengar dengan jelas. Tak ada kesakitan lagi, tak ada sesak pendengaran lagi. Di episod seterusnya, kami akan meneroka kaedah-kaedah yang Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya menggunakan semasa melakukan penyembuhan mukjizat. Kami akan meneroka dan kami juga akan mengaktifkan atau menerangkan macam mana kamu boleh mengaktifkan kuasa raja ini dalam kehidupan seharian kamu. Tidak perlu berasa sakit lagi. Tidak perlu diseksa lagi oleh iblis, oleh kesakitan lagi. Kamu boleh bebas hari ini. So, saya berharap pelajaran hari ini berguna dan anda diberkati hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih penonton sekalian.